Apakah dia taman syurga tu ya Rasulullah? Kerana kami tahu raudah itu dalam masjid kamu ada satu raudah yang kamu pernah sebut, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan di antara, satu riwayat sebut ma baina qabri, di antara kuburku dan di antara mimbarku satu taman daripada taman-taman syurga. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan di antara mimbarku satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan boleh bayang tuan nak pergi Makkah kan? Tuan-tuan masuk masjid Nabi SAW, masuk sampai ujung tu, tengok belah kanan mimbar, belah kiri rumah Nabi ataupun makam Nabi SAW. Rumah Nabi tu kan makam Nabi lah. Sebab Nabi dimakamkan di rumahnya, di bilik Aisyah. Masuk dalam masjid Nabi SAW, nampak mimbar belah kanan, nampak belah kiri bait, rumah Nabi, makam Nabi, maka itulah raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa wal Habibil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ashabihil kiram, wa ila ta'ala nizami syai'un lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin. Arsalahu subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, para ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini alhamdulillah kita sama-sama dapat berkumpul, bersua muka, berhimpun dalam suatu perhimpunan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid Allah itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So tuan-tuan yang datang malam ini, perempuan yang datang malam ini, maka insya-Allah termasuk di kalangan orang yang beriman.
Kerana Allah sebut dalam ayat yang saya baca tadi, innama. Innama ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, innama ni dipanggil adatu hasrin. Bukan maknanya hanya sesungguhnya. Kalau inna, sesungguhnya. Kalau innama, tambah ma tu, hanya sesungguhnya. Mana tak lain tak bukan. Innama ya'muru masajid Allah, hanya sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu man amana billah, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang datang masjid, orang yang mengimarahkan masjid, orang yang mengihyakan masjid merupakan orang-orang yang beruntung kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia iman. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, apabila kamu lihat seseorang lelaki itu berulang alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat seseorang itu sentiasa berulang alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah bahawa dia itu ada iman. Alhamdulillah, iman inilah yang nak kita jaga, yang nak kita pelihara, yang nak kita baja, supaya terus meningkat, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman manusia kita biasa, manusia biasa ni, dalam akidah ahli sunnati wal jamaah menyebut akidah iman kita ini yazidu wa yanqus. Iman manusia itu yazid, boleh bertambah, wa yanqus, dan boleh berkurang. Ini iman manusia, iman kita. Bukan macam iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman Nabi la yazidu wa la yanqus. Yazidu wa la yanqus, sentiasa bertambah dan tak pernah berkurang. Itu iman Nabi. Iman malaikat la yazidu wa la yanqus, tak tambah dan tak kurang, duduk banyak tu je. Tapi iman manusia yazid, boleh bertambah, wa yanqus, dan boleh berkurang. Banyaknya ilmu kita, banyak amalan kita, banyak zikir kita, banyak Quran kita, tambahlah iman kita. Makin kerap kita ke masjid, makin kerap kita ke rumah Allah, menghadiri taman-taman syurga, maka bertambahlah iman kita. Kurang ke masjid, kurang zikir, kurang amalan, kurang ilmu dan sebagainya, kuranglah iman kita. Sebab itu kita faham bahawa iman kita ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Macam mana nak buat iman kita terus bertambah, maka sentiasalah kita terus melazimi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang masjid pada malam ni masjid cukup indah. Saya pertama kali alhamdulillah dijemput datang ke sini melalui sahabat saya Al-Fadil Syekh Azian Abu Salim, sahabat lama saya, satu sekolah dulu. Jadi dia minta saya datang ke sini malam ini, dan syukur alhamdulillah saya dapat jumpa tuan-tuan, dapat kenal tuan-tuan perempuan semua, insya-Allah dapat merasai keindahan dan keseronokan beribadat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang penuh barakah ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita berada dalam majlis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Raudhatun min riyadil jannah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kamu lalu di satu taman daripada taman-taman syurga Allah, maka duduklah. Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah dia taman syurga itu ya Rasulullah? Sahabat terpinga-pinga. Karena Nabi kata dalam hadis yang saya baca tadi, "Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u."
Apabila kamu lalu di satu taman daripada taman-taman syurga Allah, maka duduklah. Lalu sahabat terpinga, terkejut. Nabi kata lalu taman syurga, duduk. Lalu sahabat Nabi ambil peluang terus bertanya. Kerana Nabi ada depan mata mereka, Nabi masa hidup, Nabi ada di hadapan mereka, terus sebarang permasalahan ataupun sebarang kemusykilan terus ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka, para sahabat Nabi bertanya, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah dia taman syurga tu ya Rasulullah? Kami nak tahu. Apa taman syurga? Adakah di dunia kita ni taman syurga? Kerana yang kami tahu taman syurga tu Raudah yang pernah Tuan sebut. Raudah dalam masjid Nabi tu kan. Ya. Masjid ni pun nampak macam masjid Nabi lah. Alhamdulillah. Tengok tiang-tiang apa sonok tengok. Alhamdulillah. Kerana yang ada dalam pengetahuan para sahabat Nabi, Raudah taman syurga tu dalam masjid Nabi tu. Yang Nabi pernah sebut, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Dalam satu hadis. Hadis bukan hadis palsu lah. Sekarang cukup sensitif palsu ni. Cukup marah kita. Kadang bukan hadis palsu pun. Hadis dhaif sahaja. Tapi dikatakan palsu. Jangan. Dhaif boleh. Silakan. Tak bermakna bila hadis dhaif kita tak boleh nak sebut, tak boleh nak riwayat, tak boleh nak baca dah. Tidak. Yang tak boleh palsu. Yang ini kita nahnu bari'un. Kita berlepas diri daripada terlibat dengan hadis palsu. Sebab adanya ancaman daripada Nabi SAW. Nabi kata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kazzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang mendustai ke atasku secara sengaja. Barang siapa yang mendustai ke atasku secara sengaja, maknanya dia berdusta, dia mengatakan Nabi kata padahal Nabi tidak kata. Ini makna man kazzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang mendustai kepada aku, berbohong mengatakan aku berkata padahal aku tidak kata, muta'ammidan, secara sengaja. Sengaja. Nabi sebut sengaja. Kerana kalau tak sengaja tak tahu tak apa. Kita contoh kita dapat WhatsApp satu hadis, kita pun baca kat kawan kita, kita pun sebar kat kawan kita. Tak tahu, kita ingat tu hadis betul. Tiba-tiba selepas 2-3 hari ada orang beritahu kata, itu palsu tu. Berdosa kita. Berdosa tak? Tak berdosa. Sebab kita tak tahu. Tak tahu. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umatku yang al-khata' tak sengaja, wa nisyan terlupa, wa mastukrihu alaih yang kena paksa. 3 benda ni kalau kita buat tak berdosa. Sebab terlupa, sama tak tahu sama lah. Terlupa maknanya tak tahu. Tak sengaja maknanya terlupa, kena paksa. 3 ini tajawaza Allah. Allah memaafkan orang begini. So dapat WhatsApp, dapat kawan kita beritahu kata, itu hadis palsu tu kamu pergi baca dekat orang buat apa, kamu pergi sebar buat apa. Allahu Akbar, aku tak tahu. Tak apa. Aku tak sengaja, tak apa. Tapi hadis yang saya baca tadi sengaja menyebarkan hadis yang dia tahu dah itu hadis palsu. Itu hadis palsu, tapi dia sengaja sebarkan. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka sediakanlah satu tempat dalam neraka untuk dia. Jadi sahabat tanya Nabi SAW, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah dia taman syurga tu ya Rasulullah?
Kerana kami tahu raudhah itu dalam masjid kamu ada satu raudhah yang kamu pernah sebut, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan di antara, satu riwayat sebut ma baina qabri, di antara kuburku dan di antara mimbarku satu taman daripada taman-taman syurga. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan di antara mimbarku satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan boleh bayang tuan-tuan pergi Makkah kan? Tuan-tuan masuk masjid Nabi SAW, masuk sampai ujung tu, tengok belah kanan mimbar, belah kiri rumah Nabi ataupun makam Nabi SAW. Rumah Nabi tu kan makam Nabi lah, sebab Nabi dimakamkan di rumahnya, di bilik Aisyah. Masuk dalam masjid Nabi SAW, nampak mimbar belah kanan, nampak belah kiri bait, rumah Nabi, makam Nabi, maka itulah raudhah. Tuan-tuan semua sedia maklum. Orang yang tahu kelebihan raudhah ni, pukul 4 pagi dia pergi masjid lagi. Orang yang tahu kelebihan duduk di raudhah, sanggup rebut-rebut pun sanggup lagi. Sebab apa? Itu taman syurga. Taman syurga. Siapa kata? Nabi kata. Hadis yang saya baca tadi. Setengah ulama sebut, kenapa Nabi sebut itu taman syurga? Kerana memang tapak itulah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi taman syurga esok ni. Situ, raudhah tu, tanah tu. Kita duduk situ pun rasa gerun, rasa seronok, rasa boleh macam kan. Tuan-tuan selalu pergi umrah, tuan-tuan tahu lah kan. Masuk situ, pergi pukul 4 pagi, keluar malam nanti. Tak jemu, tak boring, tak lapar. Itu kelebihan dari Allah. Masuk sebelum subuh, keluar lepas isyak. Tak rasa boring. Orang Kedah kata tak jemuih. Saya orang Kedah. Tak jemuih. Tak boring. Seronok. Ghalid, asyik. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa seronok. Baca Quran pun lazat. Baca semuka tak cukup semuka, nak 2 muka. Lepas 2 muka, nak 3 muka, nak 4 muka, nak 1 juz. Seronok. Berzikir, selawat 1000, 2000 selawat yang di tempat lain tak boleh buat, di situ boleh buat. Semayang tu tak kira lah, punya banyak lah. Seronok. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa rasa seronok? Kenapa rasa lazat? Kerana rupanya tempat itulah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi taman syurga esok ni. Tapak tu, tanah tu. Kata setengah ulama, yang Nabi maksudkan raudhah itu taman syurga dalam masjid Nabi tu SAW, kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun mencurah-curah, rahmat Allah turun mencurah-curah di situ kepada orang yang duduk situ, seolah-olahnya dia berada di taman syurga. Rahmat turun situ. Rahmat Allah turun. Rahmat kita di dunia ni baru satu saja tuan-tuan. Rahmat yang kita dapat ni, kita boleh bernyawa, dapat iman, dapat Islam, boleh bernyawa, boleh sembahyang, boleh makan, boleh minum, dapat rezeki tu rezeki ni, baru 1% saja. 1% dikongsi oleh semua, seluruh penduduk dunia, seluruh makhluk berkongsi 1% saja. 99 lagi Tuhan simpan di akhirat esok. Tuan-tuan bayang, baru 1 pun tak sangka dah. Seronok dah kita. Macam mana 99% di akhirat nanti. So kata ulama, orang
Orang yang duduk di Raudah itu seolah-olah yang dia berada di taman syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun di situ. Sebab itulah kita akan rasa seronok, akan rasa semangat, akan rasa lazat, halawah, akan rasa kemanisan. Kita beribadat di situ yang tak rasa, yang takkan sama di tempat-tempat lain. So sahabat Nabi, hadis saya baca tadi, sahabat kata, kami tidak tahu Raudah. Di mana Raudah? Yang ada Raudah dalam masjid kamu, masjid Tuhan. Dan satu lagi Raudah, kubur. Raudah juga. Kubur. Yang Nabi sebut SAW, Nabi kata, Al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Al-qabru imma raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Sesungguhnya kubur itu boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga Allah, ataupun boleh jadi hufratun min hufarin niran, ataupun boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Kubur kita ni dua aja. Boleh jadi taman syurga, Raudah, boleh jadi hufrah, lubang neraka. So pilihlah. Kita diberi pilihan. Kita nak yang mana? Bila kita mati esok ni, kita nak duduk dalam Raudah ke? Ataupun nak duduk dalam hufrah? Nak duduk dalam Raudah, maka silakanlah kita menambahkan amal-amal kebajikan kita, amal-amal ketaatan kita, sehinggalah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak pinak, illa man atallah, melainkan orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. So yang kedua, Raudah, kubur. Imma Raudah wa imma hufrah. Bayangkan sonok tuan, kalau kita mati duduk dalam kubur. Kubur jadi taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ada satu cerita berlaku di Kedah. 5-6 tahun lepas, di satu tempat di daerah Sik Kedah. Orang Kedah sini tahulah Sik. Ada satu perkuburan yang sudah lama. Datang Majlis Agama Islam Kedah nak pindahkan kubur itu ke kubur yang baru. Maka terpaksalah diadakan proses mengorek kembali kubur-kubur itu untuk dikutip tulang-tulang yang lama itu untuk disimpan di kubur yang baru. Korek kubur haram, hukum dia haram. Tapi kalau ada maslahat boleh. Kan? Korek kubur haram, nabshul kubur haram, tak boleh. Sebab dia dikira mencari kehormatan mayat. Manusia ni, manusia Islam, manusia bukan setakat masa hidup dia ada kehormatan, masa mati pun kehormatan dia tetap dijaga. So korek kubur tak boleh, pada asasnya tak boleh, kerana dia mencari ataupun mencari kehormatan si mayat itu. Tapi kerana dibolehkan kerana ada darurat, ada maslahat untuk dipindahkan kubur lama ke tempat baru. Benda yang darurat, benda yang haram, kalau darurat dibolehkan. Kalau tuan-tuan kita mengaji kaedah fiqh disebut ad-daruratu tubihul mahzurah.
ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurat boleh menghalalkan yang haram. Darurat boleh mengharuskan yang dilarang. Kan? Babi, khinzir, haram. Bangkai, haram. Kan? Ular, haram. Tapi kalau darurat, masuk masuklah hutan, askar masuk hutan, tak ada makanan, sesat berapa bulan sesat lah, sampai tak ada makanan. Kalau tak makan, mati. Tak makan, mati. Sedangkan jaga nyawa tu wajib. Jumpa ular sawah seekor, nak makan lah ular sawah tu. Lalu makan. Siapa lalu makan. Apa hukum makan ular pada ketika itu? Harus. Kerana ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurat boleh mengharuskan yang dilarang. Korek kubur tadi tak boleh. Tapi kerana ada darurat, ada maslahat daripada pihak ulil amri, maka dilakukanlah penggorekan kubur itu untuk dipindahkan culang-culang lama ke kubur baru. Koreklah kubur satu-satu, korek kubur ni ada tulang, himpun dalam satu plastik bag tu, kumpul, ini korek, jumpa culang. Tiba-tiba korek di satu kubur yang lama dah, kubur dah berapa puluh tahun, korek satu kubur, tengok mayat ada lagi, jasad tak dimakan ulat, walaupun dah mati dah puluh-puluh tahun. Gempar penduduk kat daerah tu, terkejut, gempar. Majlis agama Islam pun terkejut. Macam mana kubur yang lain semua tulang-tulang semua dah lama, tiba-tiba kubur itu ada mayat, ada badan tak makan tanah, ulat tak makan tanah. Lalu mereka pun siasat, ditanya penduduk kampung tu, kubur siapa ni? Ini kubur siapa ni, sampai apa amalan yang dia buat sampai Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia sampai macam tu? Dia buat apa di dunia? Dia buat apa? Apa rahsia dia? Apa amalan dia? Lalu siasat, jumpalah seorang waris dia, kata, itu kubur nenek saya. Kubur nenek saya. Kubur nenek kamu? Ya, kubur nenek saya tu. Apa amalan yang nenek kamu buat ni sampai Allah Subhanahu Wa Taala muliakan jasadnya, badan tubuhnya sampai tak dimakan ulat ni, walaupun dah mati puluh-puluh tahun? Apa dia buat? Apa amalan dia? Lalu kata cucu ni, tak ada apa. Mesti ada. Mesti ada dia buat apa amalan dia masa hidup dulu, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia macam ni. Apa dia buat? Kamu fikir balik. Tak ada. Cuma apa? Cuma dia adalah masa hayat hidup dia tu, di rumah dia malam-malam lepas maghrib dia ajar budak-budak kampung dia, anak-anak kampung dia mengaji Quran, baca Quran. Itu saja. Dia mengajar anak-anak kampung dia belajar pandai Quran, belajar mengaji Quran sampai pandai. Mengajar tanpa mengharapkan balasan, mengajar. Setiap maghrib mengajar anak-anak kampung dia. Ni nenek ni. Orang tua kampung saja. Bukan kata tok guru besar, orang alim, ulama besar, tok wali apa. Orang tua kampung mengajar Quran pada anak-anak kampungnya selepas maghrib. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan sampai macam tu. Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran hum ahlullah.
ahli Quran itu ialah ahli Allah wa khassatuh, dan orang istimewa Allah. Ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Quran itu orang, maknanya orang yang hafal Quran, orang yang sering baca Quran, orang yang mengajar Quran, orang yang terlibat dengan Quran tu. Itu mana ahli Quran. Ahli Quran mana orang yang menghafal Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Quran, orang yang rajin baca Quran. Ini ahli Quran dipanggil. Apa Nabi kata? Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu ialah ahli Allah dan orang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Oh, patutlah Allah Subhanahu wa taala muliakan kematiannya, muliakan jasadnya. Allah tak izin ulat makan jasadnya kerana dia orang VIP Allah. Dia orang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya seorang nenek perempuan pun, seorang nenek yang mungkin tak mengaji Mesir pun, tak mengaji, tak masuk sekolah pun, tapi pandai baca Quran, rajin baca Quran, dan lebih baiknya mengajarkan Quran itu kepada orang sehinggalah orang dapat mengambil manfaat daripada pengajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah muliakan beliau. Sebab itu Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini sebaik-baik orang. Dia belajar Quran wa 'allamahu, dan dia ajarkan kepada orang. Sebagaimana yang berlaku kepada nenek tua ini di kampung. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dia, mengangkat darjatnya sehingga mendapat keistimewaan yang benarlah yang apa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Kubur itu boleh jadi ia merupakan satu raudah daripada riyadil jannah, dan boleh jadi juga satu hufratun, lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk esok-esok ni, insya-Allah kubur kita itu menjadi raudatun min riyadil jannah, dan kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau jadikan kuburku satu hari nanti sebagai hufratun min hufarin niran, satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang saya baca di awal tadi, sahabat tanya, apa taman syurga tu ya Rasulullah? Kalau kami tahu, kami nak pergi duduk ni. Sahabat Nabi bila pantang dengar Nabi sebut kelebihan-kelebihan, terus nak buat dah. Itu sahabat Nabi. Nabi sebut apa-apa kelebihan, terus nak buat. Apa taman syurga ya Rasulullah? Yang kami tahu raudah satu dalam masjid Nabi, yang kedua raudah kubur. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apakah dia taman syurga tu ya Rasulullah? Nabi kata, qala majalisul ilmi. Majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Rupanya kalau kita tak sempat, kalau kita tak mati lagi kan, mati mungkin kita nak berdoa nak pergi raudah kan. Kalau kita tak mati lagi kan, kita pun tak diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi ke raudah dalam masjid Nabi. Ada lagi satu peluang raudah rupanya. Ada satu lagi peluang. Nak tunggu mati tak mati lagi. Nak pergi Mekah sekarang mungkin banyak masalah. Walaupun ada yang pergi kan.
vaksin sana cucuk sini, banyak sangat prosedurnya. Nak pergi Mekah susah, nak ziarah Nabi susah sekarang, banyak prosedur. Tak ada rezeki, tak diberi kesempatan untuk ziarah makam Nabi SAW dan terus untuk duduk di Raudhah, maka ada satu lagi peluang yang Tuhan bagi kepada kita untuk duduk di Raudhah. Ada satu lagi. Apa dia? Majalisul ilmi, majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah tu, kuliah maghrib tu, kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah subuh, kuliah duha, sekarang ni kuliah ada 5 sekarang ni. Kuliah subuh, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah isyak. Cuma kuliah asar tak ada. Sebab lepas asar tu orang tak nak kuliah dah, orang nak pergi inilah. Orang nak pergi Riyadhah kan. Subuh, duha, zuhur, maghrib, isyak. Lepas isyak pada subuh lagi ada kuliah lagi, lepas isyak. Setengah-setengah tempat itu 12 malam pun ada Tok Guru mengajar. Setengah-setengah pondok, tempat-tempat pengajian pukul 12 malam Tok Guru mengajar lagi. Kita di sini biasalah 7.30. Setengah-setengah pondok pukul 12 malam Tok Guru yang alim, yang soleh, yang hebat-hebat ni mengajar anak-anak murid, tapi anak murid yang special pula, anak-anak murid khas. Hak tu memang menadah kitab, memang harfun bi harfin, word by word menadah. Hak tu yang berkat tu, 12 malam mengaji. Tok Guru pilih anak-anak murid dia yang ada kemampuan untuk mendalami kitab-kitab Arab yang besar-besar tu, yang berkat tu, yang dikarang oleh Tok Wali tu. Tok Guru pilih anak-anak murid dia yang tertentu, tak ramai, mungkin dalam 5-6 orang saja. Yang ni dia baca kitab pukul 12 malam. Anak yang ni nak jadi Tok Guru besar ni, anak murid special ni, yang rapat dengan Tok Guru. Macam Tok Kenali kan, Tok Guru besar, Tok Wali di Kelantan tu, anak murid dia Tok Guru besar belaka, Tok Kenali. Bahkan para ulama sebut, hampir kebanyakan ulama-ulama Tok Guru kita di Malaysia sekarang ni, kebanyakannya ada salah silah pernah belajar dengan Tok Kenali. Tok Guru besar di Malaysia sekarang ni, tua-tua, kebanyakannya pernah belajar dengan Tok Kenali. Hebat. Kenapa hebat? Kerana guru tu hebat. Tok Wali, Tok Kenali. Betul baca sejarah dia kan, kisah dia kan, seorang yang hebat, alim, saleh, hebat. Apa nama, dia pergi jalan mana-mana pun kasut tak pakai. Tok Guru besar tu, dia pergi mana-mana pun, pergi pekan, pergi bandar pun tak pakai selipar, jalan kaki ayam. Jubah pun selekeh, serban pun ambil kain basahan mandi je, lipat kepala, buat serban kepala, dilit serban kepala. Nampak lekeh, kasut tak pakai jalan, orang kata orang gila ke apa ni. Tapi dari tangannya lah lahir ribuan para ulama di Malaysia. Hebat. Saya ada tengok satu gambar Tok Kenali dengan ahli majlis mesyuarat fatwa Kelantan bergambar di depan satu bangunan tahun 40-an 50-an. Orang lain semuanya pakai kot, yang lain pakai yang kalau pentadbir tu pakai kot, pakai songkok. Kalau yang lain, Tok Guru lain pakai jubah cantik, dah jubah ada kot lagi, serban semua cantik semua. Tiba-tiba dia seorang, dia selipar tak pakai, balut kain mandi je. La ilaha illallah
Orang lain semua dengan pakaian smart kan. Nak bergambar resmi ni. Bergambar bersama menteri besar. Datuk Nik Mahmud tu. Menteri besar Kelantan dulu ni. Satu majlis resmi bergambar depan bangunan Majlis Agama Islam Kelantan. Semuanya buat baris, duduk barisan kan, berdiri ada, yang depan ada. Yang depan tu semua. Tok Kelari duduk depan. Tapi duduk di hujung. Orang lain semua, tok guru yang lain semua pakai sorban yang cantik dengan jubah bersih dengan kot lagi dengan macam-macam, nampak kan. Kasut hitam berkilat. Tiba-tiba dia kasut pun tak pakai. Ini Tok Kenali. Tetapi tuan-tuan, hatinya hebat, amalannya hebat, kesalehannya hebat, rohnya hebat. Seorang yang tawaduk, seorang yang rendah diri, tawaduk. Tapi lihat tuan-tuan, orang yang tawaduk ni, orang yang rendah diri ni, orang yang tidak sombong, tidak bongkak, tidak ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat dia. Allah angkat darjat. Tak perlu kita angkat diri sendiri, tak payah. Tak payah kita, kalau orang Kedah kata angkat bakul, tak payah. Tuan-tuan tawaduk, orang yang tawaduk, kita menjadi orang tawaduk, Allah akan angkat darjat. Tak payah kita mengangkat diri sendiri, tak payah. Kerja Allah. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Nabi sebut SAW. Nabi kata, Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Man takabbara, man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawaduk kerana Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat dia. Tawaduk kerana Allah, bukan tawaduk kerana manusia. Kan? Ada orang mungkin dia tawaduk kerana nak bagi manusia nampak dia tawaduk. Ini tak pakai. Ini bukan kerana Allah, kerana manusia. Dia tawaduk kerana nak bagi orang kata, ush, dia tu tawaduknya hebatnya, warak hebatnya. Ini tak pakai, ini tak boleh. Itu syaitan masuk lagi tu. Syaitan berjaya tembus lagi tu. Syaitan ni tuan-tuan bukan hanya orang ahli maksiat saja dia masuk. Ahli ibadat pun dia masuk lagi. Orang yang kaki masjid pun tak lepas daripada hembusan dan tiupan dan godaan daripada syaitan ni. Tuan-tuan jangan ingat kita selamat dah main masjid ni. Jangan ingat syaitan duk kacau kat orang geng karaoke, geng kelab malam saja. Ni yang main masjid pun tak lepas lagi. Sebab tu perjuangan bermujahadah menentang hembusan syaitan ataupun godaan nafsu dan sebagainya sentiasa berterusan. Sentiasa kita bermujahadah untuk membersihkan dalaman kita sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak buat dosa zahir, tak buat. Kita tak minum arak, kita tak berzina, kita tak mencuri, kita tak menjudi, dah. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang tentang maksiat batin. Maksiat zahir kita tak buat. Kita tak bukan kaki maksiat zahir. Tapi kadang-kadang kita terlupa bahawa ada satu lagi maksiat yang kita selalu lupa, iaitu maksiat batin. Azan ke? Azan dulu boleh? Boleh azan dulu. Walaupun kita tak terlibat dengan maksiat zahir, tapi maksiat batin kita terdedah. Ujubnya, riaknya, sum'ahnya, takabburnya. Ini semua penyakit-penyakit hati yang dapat menghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan lihat. Iblis. Asalnya dalam sejarah, dalam tafsir sebut, asalnya dia seorang malaikah yang bernama Azazil. Seorang makhluk yang taat kepada perintah Allah macam malaikat lain. Sebab malaikat ni Allah sebut dalam Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah ma amarahum, mereka itu tidak pernah langsung melakukan maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sentiasa buat apa yang diperintah oleh Allah. Itu malaikat. Manusia ada maksiat, tapi malaikat 24 jam terus beribadat, sujud, rukuk, tawaf semua. Mereka tawaf juga. Kita manusia tawaf di Kaabah, mereka tawaf di Baitul Ma'mur. Kalaulah di bumi itu ada Baitullah, tempat manusia bertawaf, betul di atas tu. Atas pada dekat Sidratul Muntaha, dekat Arasy Allah ada satu bait. Bait juga, rumah juga, tapi dia panggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Di situlah malaikat bertawaf. Azazil ni malaikat yang taat. Tetapi tuan-tuan bayang tengok, yang kaki taat pun, yang ahli taat pun, oleh kerana dengan sebab satu saja maksiat batin yang dia buat, dia telah ingkar perintah Allah lalu dibuang daripada syurga. Satu saja. Itu malaikat tu. Orang baik tu. Kerana satu saja maksiat batin yang dia buat, maka dia telah jauh daripada rahmat Allah. Allah telah buang dia daripada syurga. Allah Subhanahu wa taala rakamkan peristiwa itu, kata Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika mana kami telah katakan kepada Adam, kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, kesemua malaikat sujud. Illa, ada satu tak sujud. Illa Iblis, melainkan Iblis. Kenapa dia tak sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia telah enggan. Kenapa enggan? Wastakbara, dia telah takabur. Ini penyakit ni. Satu penyakit tu. Penyakit apa? Takabur. Kenapa Iblis sombong bongkak? Kerana dia kata, Allah sebut, Allah kata, Allah rakamkan peristiwa dialog Allah dengan Iblis. Kata Iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada nar, daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan Adam daripada tanah yang kotor. Mana boleh api yang hebat ini sujud kepada, rendah diri, sujud kepada yang kotor tanah tu? Iblis kata. Manusia daripada tanah, Adam daripada tanah. Kullukum, Nabi sebut, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab sejarah cerita asal usul kejadian Adam ni, di syurga dulu ni, Allah jadikan Adam alaihissalam dijadikan Adam tu daripada kumpulan tanah tu. Diambil tanah di banyak tempat, tanah diambil tu. Di antara salah satu tanah yang diambil untuk buat jasad Adam alaihissalam ni, tanah di Raudah di Masjid Nabi. Banyak tempatlah tanah ambil di syurga. Kumpul, maka terjadilah Adam alaihissalam. Sebab tu kita asal usul daripada tanah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bukan orang buat sawah, bukan orang benang, tuan-tuan duduk naik aircon 24 jam pun, tuan-tuan cuba garis tangan, mesti ada nampak putih-putih tu.
Walaupun tuan-tuan orang yang bersih, tuan-tuan duduk dalam aircon 24 jam, orang besar-besar kan, pegawai atasan contohnya kan. Cuba ambil tak goreh di tangan tu. Ada bekas-bekas putih. Tanah. Asal usul tanah kita. Asal usul tanah. Nabi sebut kullukum min Adam wa Adamu min turab. Dan semua kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah. Iblis kata, khalaqtani min nar. Engkau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan dia daripada tanah. Mana boleh yang api yang hebat, yang hebat ini untuk tunduk kepada yang lekeh, yang koman. Tanah ni mana boleh? Kita lihat. Kerana satu penyakit itulah, penyakit batin itulah, maka telah bermulanya, bahkan kata ulama mengatakan, seawal-awal maksiat makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah maksiat iblis kerana takabbur, enggan sujud kepada Adam alaihi salam. Maknanya maksiat lain belum ada lagi. Pembunuhan, perzinaan tak ada lagi. Seawal-awal maksiat dalam kehidupan ini ialah maksiat takabbur, maksiat bongkak. Tuan-tuan bayang, besar ataupun tak besar penyakit bongkak takabur ni. Sehingga yang ahli taat pun, ahli syurga pun dibuang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kenali tadi, seorang yang tawaduk. Dia tahu, dia kelebihan Allah bagi dia banyak. Duduk Mekah 20 tahun, 30 tahun duduk Mekah. Berguru dengan para tok wali. Alim besar. Ahli majlis fatwa Kelantan. Tapi berjalan pun tak pakai kasut. Kaki ayam. Jalan. Serban kain basahan mandi saja. Tapi dalam kepala, dalam dada penuh ilmu. Itu yang hadis saya baca tadi. Man tawadha'a lillah, barang siapa yang tawadhu' kerana Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat darjat dia. Kita tak payah bimbanglah. Allah angkat darjat. Tapi dengan syarat lillah. Man tawadha'a lillah, barang siapa yang tawadhu' kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana nak mendapat pujian daripada manusia, bukan kerana nak mendapat penghormatan daripada manusia. Tapi tawaduk itu kerana Allah, kerana kebesaran Allah, kerana dia insaf bahawa segala apa yang Tuhan bagi pada dia itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni, apa balasan dia? Rafa'ahu Allah, Allah akan angkat darjat dia. Tetapi wa man takabbara, barang siapa yang takabbur, wada'ahu Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pijak dia. Allah akan rendahkan dia, Allah akan pijak dia. Tuan-tuan bayang, kalau kehidupan kita di dunia ini Tuhan pijak kita, nak duduk mana kita? Nak sembunyi di mana kita? Nak hidup macam mana kita? Nak tumpang rahmat Allah macam mana kita? Kalau Tuhan letak kita, pijak kita, kerana satu penyakit kita, takabbur. Itu Nabi bagi ancaman. Nabi kata, man takabbara, barang siapa yang takabbur, wada'ahu Allah, maka Allah akan pijak dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang saya baca di awal tadi, yang saya kupas di awal tadi, tentang kelebihan berada dalam majlis ilmu. Maknanya, kalau kita tidak mati lagi, dan kalau kita tidak berkesempatan untuk pergi ke Raudah Syarifah, menziarahi Rasulullah SAW, duduk di Raudah itu, tak dapat kelebihan Raudah. Ada lagi Raudah dalam kehidupan kita di sekarang ini, iaitu berada di majlis-majlis ilmu. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah isya. 5 kuliah sehari. Allah. Kemudian
Kalau hujung minggu pula, Sabtu Ahad, ada daurah kitab pula. Daurah kitab. Pukul 9 pagi sampai malam. Esok pula Sabtu sehari, Ahad. Allah. Ini satu nikmat tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita orang Islam, orang beriman, insya-Allah, yang nakkan kebaikan sentiasa. Orang beriman itu sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan. Sentiasa nak mengaji, sentiasa nak belajar. Karena dengan ilmu lah yang akan dapat menambahkan imannya dan akan dapat menambahkan imannya dengan amal yang sah, amal yang sahih. Sebab tu ilmu dulu. Sebab tu ulama sebut al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam bagi amal. Nak amal macam mana kalau tak ada ilmu? Kan? Itu yang jadi sesat tu. Sesat tu jadi tak ada ilmu. Sesat. Terpengaruh dengan pahaman ni macam-macam pahaman yang baru ni anti hadis lah. Anti hadis. Orang golongan Quraniyun. Golongan Quran dia panggil. Sebab apa golongan Quran? Nama Quran sebab mereka hanya nak pegang Quran, tak mau pegang hadis. Mana boleh? Kan? Tak boleh. Kita panduan kita, pautan kita, pegangan kita dua, Quran dan sunnah. Tak boleh Quran saja. Siapa pegang Quran saja tak mau pakai hadis, ini sesat. Ini golongan anti hadis. Di Kuala Lumpur pun banyak ni. Golongan Quraniyun, golongan yang dipanggil Mu'tazilah moden. Mu'tazilah ni. Mu'tazilah moden. Hanya nak pegang Quran saja, tak mau pegang hadis. Dia kata hadis ni, sehingga pernah ada orang terkenal, saya ingat mati dia kot. Apa nama, Kasim Ahmad apa nama tu. Yang buat satu buku hadis, satu penilaian semula. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Orang macam ni boleh jatuh syahadah. Kalau dia menolak sunnah sebagai sumber hukum selepas Quran, batal syahadah. Tak boleh, kita mesti dua, Quran, sunnah. Ya boleh. Okey. Terlajak sekarang. Okey. Jadi tuan-tuan, hadis yang saya baca di awal tadi menggalakkan kita supaya iltizam dengan mengaji belajar ilmu Allah SWT. Dan saya dapat tahu masjid tuan-tuan perempuan ni alhamdulillah penuh dengan kuliah-kuliah kan, tahniah dan syukur alhamdulillah. Ambillah kesempatan, dan inilah satu nikmat yang besar yang Tuhan bagi kepada kita. Selagi kita bernyawa, insya-Allah ambillah peluang untuk kita isi kehidupan kita dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan sebaik-baik amal kebaikan, amal ketaatan selepas daripada kita buat dengan apa yang Allah fardukan kepada kita ialah menuntut ilmu, berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat apa yang lebih penting selepas daripada melakukan ketaatan kepada Allah melainkan dengan menuntut ilmu. Tuan-tuan perempuan, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, merahmati kita, memberikan kesempatan kepada kita, mengampunkan dosa kita, memberikan kita laluan dan memberi kita hidayah dan taufik untuk kita melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh, untuk sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga ada manfaatnya majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Salah dan silap saya mohon maaf. Yang baik daripada Allah, yang tak sempurna daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fazal mustaghfirin wa ya najat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.